Okay, jadi kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini ya. So, saya share screen. Awak cuba buka buku teks. Sekejap ya. Okay, nampak? Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak ya? Okay. Okay, tajuk kita pada hari ini iaitu awak buka buku teks iaitu Bahasa Melayu tahun. Tak nampak muka cikgu? Nampak tak muka cikgu penuh? Tak nampak Awak nampak penuh ke tak penuh? Penuh. Penuh Okey. Okey, awak buka buku teks iaitu satu murid satu pokok. Okey. Jadi di situ kita masih kepada tajuk Bumiku Sejahtera. Tajuk kita satu murid satu pokok. Iaitu halaman 128. Okey? Boleh? Boleh. Okey, bersedia. Objektif kita pada hari ini ialah murid dapat menyenaraikan 4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. Jangan rasa pening, cikgu akan ajar. Membina 3 perenggan ulasan. Membina 3 perenggan ulasan. Okey. Kita lihat seterusnya apakah aktiviti kita pada pagi ini. Iaitu membaca dan memahami petikan. Yang kedua, kita mencatat maklumat yang penting untuk dipindahkan dalam bentuk ulasan. Jadi kita dikedaki mencari di sini apakah isi tersurat yang ada dalam petikan tersebut untuk kita buat ulasan. Jom kita baca sama-sama. Boleh? Boleh anak-anak? Boleh. Boleh. Okey. Okey, boleh. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Jom kita tengok. Saya baca dulu perenggan yang pertama. Nanti saya nak 2-3 orang baca perenggan seterusnya. Saya dah garis dah. Senang nak cari maklumat di sini. Okey, satu murid, satu pokok. Pada hari Minggu yang lalu, murid tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling mengadakan program satu murid, satu pokok. Program itu diadakan bersempena dengan Minggu Alam Sekitar. Semua warga sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling terlibat bagi menjayakan program yang julung kali diadakan, iaitu program satu murid satu pokok diadakan di Sekolah Kebangsaan Cina Baling. Tapi kita nak tahu apakah kebaikan dia. Kita nak buat ulasan, ya. Jadi saya minta seorang murid baca perenggan yang kedua. Sukarela. Silakan. Saya. Okey, alhamdulillah bagus. Okey, yang lain dengar ya. Okey. Aktiviti ini diadakan untuk menghijaukan kawasan sekolah. Selain itu, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Kawasan sekolah juga menjadi lebih cantik dan indah dengan kehijauan pokok-pokok yang ditanam. Ya, bagus. Okey, sebab apa cikgu garis di situ ya? Di situ ada 2 poin utama iaitu isi tersurat. Isi tersurat. Iaitu kita nak cari tentang kebaikan menanam satu buih satu pokok. Iaitu di situ pertama untuk menghijaukan kawasan sekolah. Untuk menghijaukan kawasan sekolah. Yang kedua, bila kawasan sekolah dah hijau, kawasan sekolah menjadi nyaman. Menjadi nyaman. Okey? Jadi itu 2 poin utama. Isi tersurat sebab kita nak bina ulasan nanti. Okey, kita baca seterusnya perenggan yang ketiga. Seorang sukarela, murid perempuan. Silakan. Cepat anak-anak. Saya cikgu. Boleh, silakan.
Pada hari itu, semua murid tahun 6 membawa pokok yang dibeli atau disemai sendiri. Setelah sampai di sekolah, mereka berkumpul di dewan utama. Cikgu Jun Hong memberi taklimat kepada mereka agar program itu berjalan dengan lancarnya. Di samping itu, Cikgu Chung Hong menasihati mereka supaya berhati-hati agar tidak berlaku kecederaan. Okey, di situ tak ada isi utama sangatlah. Di situ hanya dia berceritakan. Dia hanya menceritakan murid tahun 6 bawa pokok yang dibeli. Lepas tu sampai sekolah berkumpul di dewan utama. Cikgu Johon memberi taklimat. Cikgu memberi nasihat supaya mereka berhati-hati supaya tidak berlaku kecederaan. Di situ dia tak ada tentang kebaikan menanam pokok. Di situ hanya diceritakan tentang cara untuk menanam pokok. Jadi kita tak ada isi tersurat di situ untuk berulasan. Nampak tak? Kita nak cari kebaikan saja. Jadi di perenggan yang ketiga tak ada tentang kebaikan menanam pokok. Di situ hanya ada tentang cara-cara untuk menanam pokok. Okey, perenggan seterusnya saya baca ya. Tolong dengar. Selepas itu mereka mula membuat lubang. Mereka memasukkan kompas. Kompas tu tahu tak apa dia anak-anak? Kompas tu apa? Siapa tahu kompas? Tunjuk arah. Ah, cuba faham. Tengok arah. Okey, kompas. Okey, kompas. Oh ya, kompas tunjuk arah. Cikgu salah sebut di situ. Kompos ke dalam lubang itu agar pokok menjadi membesar dengan cepatnya. Kompos di situ apa? Bukan kompas. Baju. Yes, bagus. Faham. Kompos di situ adalah baja. Jadi kita korek lubang, masukkan kompos dalam tu iaitu kita dah belajar baja organik. Kita dah belajar baja organik kan? Tanah itu juga akan subur kerana kompos bebas daripada bahan kimia. Okey, seterusnya perenggan yang ke-5. Seorang baca. Sukarela anak-anak. Ya, Okey, silakan. mereka menanam pokok di kawasan yang diaskan mengikut kelas masing-masing. Ya. Ada guru dan ibu bapa. Kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah seperti pokok seni. Tertinggal tu sayang. Baca ulang lagi sekali nak. Mereka menanam pokok di kawasan yang dihaskan mengikut kelas masing-masing. Ya. Untuk memilih pokok bukanlah mudah. Ya. Oleh itu mereka mendapatkan nasihat daripada guru-guru dan ibu bapa. Ya. Kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah seperti pokok seni. Okey, bagus Fidi. Alhamdulillah. Okey. So di situ mereka tanam dikhaskan untuk kelas masing-masing. Dan lepas tu mereka pilih, bukannya mudah lah. Lepas tu mereka dapatkan nasihat daripada guru-guru dan juga ibu bapa. Kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah. Itu adalah kebaikan menanam pokok iaitu meredupkan kawasan sekolah. Dah ada 3 ya. Satu tadi hijau. Yang kedua, sekolah jadi nyaman. Yang ketiga, redupkan kawasan sekolah. Okey, last sekali. Perenggan yang seterusnya. Saya nak Daim. Boleh baca Daim? Ke ada masalah mic? Okey, yang lain lah. Izzat, boleh Izzat? Boleh, Go? Okey, silakan Izzat. Perenggan ke berapa? Untuk memastikan perenggan yang kedua akhir. Untuk memastikan pokok itu sentiasa subur, mereka menggunakan penghalau organik. Penghalau ini mampu menghalang serangga seperti semut dan belalang yang suka merosakkan anak-anak pokok yang baru ditanam. Okey. Last sekali, habiskanlah Izzat. Setelah mereka bekerja sehari suntuk,
semua pokok itu berjaya ditanam. Selepas beberapa bulan, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik dan udara persekitaran juga nyaman. Okey, so di situ dah tanam semua sebab apa dia pakai kompos, baja organik, lepas tu dia guna juga penghalau organik. Sepatutnya 2 tajuk ni dah ajar tapi saya tak ajar, saya langkau kepada ulasan. Tapi awak boleh tengok di muka surat 127 dan juga 126. Ada tajuk pasal itu. Okey, yang penghalau organik dan juga baja organik tu. Jadi di situ yang keempat isi di situ adalah supaya cantik dan udara persekitaran yang nyaman. Jadi kita ada 4 isi di sini ya, 4 isi utama untuk membina ulasan. Okey? Saya dah terang acap kali dah bagaimana nak buat ulasan. Okey, jadi kita dia tengok sini. Daripada ini kita kutip yang tadi ni. Nampak tak? Yang tadi ni kita baca banyak-banyak. Kita dah tukarkan dia kepada bentuk macam ni. Iaitu gambar tadi ni, dia nak tanam pokok ni, kebaikan dia. Apa kebaikan di situ? 1, menghijaukan kawasan sekolah. Yang kedua, udara persekitaran nyaman. Yang ketiga, meredupkan kawasan. Yang keempat, kawasan sekolah menjadi cantik. Kawasan sekolah menjadi cantik. Faham tu? Daripada yang kita baca tadi ni, kita dah tukarkan kepada isi utama. Kita keluarkan 4 jadi 4 isi utama. Jadi kita nak tukarkan dia kepada ulasan. Nampak? Saya dah ajar. Selalu saya dah ajar. Bila kita dah buat ulasan, kita mesti ada past dat. Past dat. P pendahuluan. A antaranya. S selain itu. D di samping itu. A akhir sekali. K kesimpulannya. So kita ambil past dat. Ingat ya? Sebab benda-benda ni awak akan bawa ke sekolah menengah nanti bagaimana untuk membuat ulasan. Ingat, apa yang cikgu ajar ni ingat ya. Ilmu ni akan dibawa sampai sekolah menengah. So nak buat ulasan, nak buat ringkasan, kita gunakan wacana ini iaitu past dat. Menggunakan past dat. Okey? Dan kita juga guna satu lagi kata hubung lah. Nak sambung dia ni nanti. Untuk, yang, agar, supaya, dengan, tetapi, kerana. Apa anak-anak? Faham tak apa yang cikgu terangkan di sini? Faham. Faham. Jelas ya? Ya. Okey. Jadi daripada yang kita baca tadi, kita tukarkan dia kepada isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey. Isi tersurat. Kita dah ada tadi. Menghijaukan kawasan sekolah. Kita ambil je yang ni, kita letak di sini. Isi tersurat ni, tersirat ni idea kamu sendiri. Kamu perlu fikir. Fikir apa Alia buka gambar. Hai. Okey. Dengar ya. Jadi isi tersirat di sini, awak kena fikir sebab apa kawasan hijau sekolah. Kawasan sekolah tu hijau. Jadi kita apa? Kita rasa tenang, kita rasa harmoni bila kawasan hijau kan. Bila awak nampak hijau je, awak suka kan pergi hutan ke, pergi kawasan. Katakanlah awak pergi kawasan taman hijau, rasa apa? Tenang kan? Tenang, bahagia, harmoni. Jadi isi tersurat tu awak buat sendiri. Kawasan mewujudkan suasana tenang dan harmoni. Okey. Faham tu? Jadi kita tengok yang kedua pula, udara persekitaran nyaman. Kita letak je dalam kotak ni. Udara persekitaran nyaman. Isi kedua. Sebab apa udara persekitaran nyaman? Apa yang kita dapat di situ? Apa yang kita boleh buat idea di situ? Ya, bila udara nyaman, kita rasa apa? Otak cegas. Kalau udara busuk, kita pun letih kan, sakit.
Tapi bila udara segar, kita rasa sihat dan otak jadi cergas. Nampak tak? Tak susah pun belajar, senang. Awak je fikir susah. Kan? Jadi dah 2 isi tersurat dan juga 2 isi tersurat. Jadi daripada yang kita baca tadi, kita simpul kat sini. Masuk kotak ni. Nampak tu ada anak? Faham? Faham. Faham. Okey, Alhamdulillah. Kita tengok isi ketiga pula. Isi ketiga di sini meredupkan kawasan. Sebab apa kawasan redup? Kita boleh apa isi tersuratnya? Kita lihat ya. Meredupkan kawasan. Kita ambil je letak isi tersurat ni. Sebab apa redup kawasan? Bila redup, kurang panas lah. Kalau asyik tak ada pokok kat sekolah kita kan, masa panas kan. Tapi bila sekolah kita tu banyak pokok, kita kuranglah panas. Lepas tu kita rasa nak duduk pokok, suasana tu menjadi selesa. Suasana menjadi selesa. Dan seterusnya isi yang keempat, iaitu kawasan sekolah menjadi cantik. Bila sekolah cantik, apa rasa kamu rasa-rasa? Cuba siapa saya nak last yang keempat ni. Okey. Kawasan jadi cantik. Apa rasa kamu bila sekolah cantik? Cuba bagi satu. Sejuk je mata memandang. Sejuk je mata memandang. Okey, lagi yang lain? Kalau rasa cantik, apa rasa kita nak pergi sekolah tu? Macam mana? Macam mana? Kita rasa excited, rasa teruja nak pergi sekolah. Ya, betul. Pandai Eddie. Betul. Betul tak kita tengok Eddie jawab? Dia kata excited dan teruja nak pergi sekolah. Pandai. Bagus. Iaitu kita terlalu minat nak pergi ke sekolah. Bila kawasan cantik, redup, kita rasa nak pergi ke sekolah. Bagus. Jadi daripada isi tersurat dan tersurat tersebut, kita nak buat ulasan. Kita nak buat ulasan. Kita lihat di sini. Nampak? Okey, daripada ini kita nak tukarkan dari saya dah masukkan di dalam kotak ni. Okey, antara tak ada ya. Ni masuk je nanti. Awak masuk je lah ayat antaranya tadi yang pertama apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama apa? Kawasan sekolah. Apa dia? Yang pertama tadi? Siapa perasan? Menghijaukan kawasan sekolah. Jadi awak ambil bahan-bahan ni semua dah masuk kotak. Okey. Antaranya ini penanda wacana tadi. Pasdat tu, pasdat. Ini isi tersurat yang kita dah kumpul tadi. Ini yang idea kamu. Nampak tak? Nampak? Saya terkeluar. Kesian. Afan terkeluar. Masalah internet. Tak apa. Okey. Nanti latihan pun saya bagi nanti. Okey, antaranya menghijaukan kawasan sekolah, mewujudkan suasana yang tenang dan harmoni. Selain itu, udara persekitaran nyaman, menjaminkan kesihatan dan otak cergas. Di samping itu, meredupkan kawasan, mengurangkan panas, wujudkan suasana yang selesa. Akhir sekali, kawasan menjadi cantik dan boleh menarik minat untuk hadir ke sekolah. Senang je buat ulasan. Daripada petikan tu, kita tukarkan dia kepada ulasan. Nampak? Nak tulis pendahuluan dia. Kita ambil dulu gambar. Ini bukan gambar ya. Ini adalah petikan. Petikan di bawah menunjukkan kebaikan program satu murid satu sukan. Itu pendahuluan. Pasdat pa tadi. Okey. Jadi bagaimana kita nak buat ulasan dia? Nampak? Gambar di bawah ni tukar. Gambar tersebut. Gambar tersebut. Petikan tersebut. Jangan ambil di bawah. Kalau dia jawab di bawah, soalan tu di bawah. Jadi awak kena tukarkan dia kepada gambar tersebut. Petikan tersebut. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak buat ulasan. Nampak? Dah penuh dah. Nampak tak? Rasa-rasa boleh buat tak ni? Boleh? Boleh. Tak? Boleh. Kita terus kepada ini pendahuluan. Kita terus kepada ni.
Nampak tak di sini anak-anak tengok ya. Ini pendahuluan. Bila slide ni saya tak boleh ubah ni. Ini pendahuluan di sini iaitu petikan tersebut menunjukkan tentang kebaikan program satu murid satu pokok. Jadi di sini satu program satu murid satu pokok. Jadi kita ambil soalan ni, kita ambil dalam petikan tu lah daripada soalan. Dan sekarang ini kita gunakan pasdat tadi. Ni P, pasdat. P, A, S. S. Okay. So ni kita ambil antara program. Di sini program ke kebaikan kita nak tulis? Program. Program. Boleh juga tambah lagi pun boleh di sini antara kebaikan program ini dapat. Ini ambil terus. Menghijaukan kawasan sekolah. Kita ambil isi tersurat tadi. Menghijaukan kawasan sekolah. Kita tambahkan dia di sini. Boleh dapat tak ni jawapan ni? Nanti nak buat kerja nanti sayang. Nak kena buat ni satu ni. Boleh tak? Siapa nak ambil? Saya ada masuk juga dalam grup WhatsApp. Tapi saya tak bagi jawapan dalam grup WhatsApp. Dalam Google Classroom ada. Tapi jawapan tak ada. Okey, dengar. Okey, jadi awak kena ambil dapat menghijaukan kawasan sekolah. Supaya ni kata hubung. Ini isi tersirat yang kita bincangkan tadi. Mewujudkan suasana yang tenang dan harmoni. Dah siap satu ayat. Dah siap satu ayat. Dah siap satu ayat. Nampak? Dah siap satu isi yang tersurat tadi. Kita sambung pula selain itu. Penanda wacana ya. Selain itu. Jadi selain itu di situ, udara persekitaran sekolah juga akan menjadi lebih nyaman. Menjadi lebih nyaman. Tapi kalau awak budak yang boleh sambung terus ayat tersebut, boleh sambung. Udara persekitaran sekolah juga akan menjadi nyaman dan menjadikan kita otak cergas dan untuk belajar. Di situ saya tak sambung. Tapi kalau awak nak sambung terus jadi satu ayat boleh. Cikgu berhenti kat sini. Okey, cikgu berhenti, cikgu sambung. Keadaan ini mampu menjamin kesihatan murid dan menjadikan otak mereka lebih cerdas untuk belajar. Sebab ada udara yang nyaman. Okey, ini isi tersurat, ini isi tersirat. Dah dua. Dah nampak? Dua yang kita dapat. Faham tak anak-anak apa yang cikgu terang? Respon? Cikgu. Faham, ya. Cikgu tak ajar laju tu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, tadi dah dua kan? Dah dua. Yang pertama ni, yang kedua dah. Yang warna merah ni, hijaukan kawasan sekolah. Udara persekitaran sekolah juga menjadi nyaman. Dah dua. Okey. Sekarang kita masuk isi yang ketiga. Seterusnya program ini juga. Seterusnya program ini juga. Tadi yang ketiga kata dapat meredupkan kawasan sekolah. Meredupkan kawasan sekolah. Bila kawasan sekolah redup, apa dia? Mengurangkan panas dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa. Nampak kan? So itu dah tiga. Dah tiga. Okey. Tiga isi tersurat dan tersirat. Akhir sekali, ni akhirnya. Tapi kita buat akhir sekali. Akhir sekali, kawasan sekolah juga akan menjadi lebih cantik. Bila cantik, supaya murid dapat minat untuk ke sekolah. Supaya dapat menarik minat murid hadir ke sekolah. Jadi kita dah siap. Daripada petikan yang besar tadi, kita jadikan 4 tersurat. Kita dah ada dalam tu. Tersirat kita cari sendiri. So kita kumpulkan menggunakan teknik pasdat. Kita buat ulasan. Okey, faham? Faham tak anak-anak? Faham tak? Faham. Jelas tak apa yang cikgu kata? Faham? Jelas.
Kalau tak faham boleh soal kat sini. Cikgu terangkan balik. Ada apa masalah? Yang lain, yang lain. Kita ada tak ada 44 orang dalam ni. Tiada. Kesewa kata tiada. Yang lain lagi tak ada ya. So rasa boleh buat ya. Okay, nanti soalan cikgu akan bagi dalam WhatsApp dan juga kelas group. Jadi kesimpulan awak ambil di sini. Kesimpulannya, program satu murid, satu pokok ini harus dijayakan kerana mempunyai pelbagai maklumat. Okay, so ini adalah kesimpulannya. So untuk latihan nanti, murid perlu menulis 3 perenggan ulasan. Okay, so jadi saya bagi latihan dalam bentuk macam ni ya. So saya bagi latihan dalam bentuk ni nanti ya. Nampak cikgu dah bagi kat sini. Awak tukarkan saja. Nampak? Cuma cikgu awak ambil yang ini. Masukkan dalam ni. Petikan tersebut menerangkan kebaikan satu murid, satu sukan. Nampak kan? So di sini awak ambil je lah. Selain itu, ambil ni yang tersurat tadi. Kalau nak tahu, ambil dekat PowerPoint. Saya akan share dalam Google Classroom. Dalam WhatsApp saya tak bagi PowerPoint ya sebab berat. Mak ayah kamu nak buka WhatsApp memang berat. Kesian. So saya masuk dalam Google Classroom. Dalam WhatsApp saya hanya bagi ini sahaja. Ini sahaja. So siapa yang dengar tadi faham boleh buat. Siapa yang screenshot tadi pun dia faham dia boleh buat. Boleh? Faham tak anak-anak? Boleh? Jelas? Faham. Jelas. Okey, jelas ya. So, ada apa-apa nak tanya? Cikgu rasa Tak ada cikgu. tak ada. Tak ada. Tak ada. So, cikgu rasa itu saja kot perkongsian cikgu untuk hari ini. Latihan nanti cikgu akan bagi dalam Google Classroom dan juga dalam WhatsApp. Dan lepas tu hantar pada cikgu untuk cikgu semak lah. Boleh? Cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Ada apa nak tanya yang lain? Kita dah 11.10. Tak ada apa. So untuk hari ini saya rasa sekian saja. Kalau ada apa-apa masalah boleh PM saya. Kadang-kadang awak PM, kadang-kadang saya tak respon. Kadang-kadang sibuk juga. Okay, mana yang saya sempat respon saya kasih respon. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Cikgu minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan daripada saya. Okay. Apa-apa nak tanya boleh di sini. Okay, siapa yang dah ada boleh keluar. Kerja nanti saya bagi ya dalam grup WhatsApp dan juga Google Classroom. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Bye cikgu. Bye. Okay, nanti buat kerja ya. Cikgu bagi kerja tahu saya. Okay, bye. Cikgu bagi kerja ya nanti. Bye-bye. Bye-bye. Bye.